A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما آمين ya rabbal alamin. Masih di kampung Ustaz? Dah. Boleh Ustaz. Hari ini kita masuk ayat 67 kan Ustaz? Kita dah sampai ke sifat ibadur rahman yang keempat. Yang pertama, yang pertama yang berjalan di muka bumi dengan penuh tawadhu. Yang kedua apabila orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata hina, mereka membalas dengan ucapan yang baik. Itu pada ayat 63. Kemudian sifat yang ketiga pada ayat yang ke-64 iaitu orang yang sifat orang ibadur rahman yang sentiasa menghabiskan waktu malam dengan qiyamul lail kan, beribadah. Kemudian sifat keempat pada ayat yang kelima, mereka yang takutkan azab api neraka dan sentiasa berdoa untuk dilindungi daripada azab api neraka tu. Itu Ustaz. Jadi hari ini kita masuk ayat 60. Okey, itu sifat ke berapa Kak? Sifat yang keempat. Sifat yang kejap. Okey Ustaz. Okey. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada petang ini seperti yang dijadualkan kita dapat menyambung pembelajaran kita yang kita telah pun sama-sama bersetuju untuk kita meneruskan, kita menggantikan pengisian daripada Selasa pagi kepada Isnin dan juga Selasa petang, yang mana Alhamdulillah kita telah pun sampai kepada ayat yang ke-66. Ya, ayat 66 ini merupakan ayat yang berkaitan dengan sifat ibadur rahman. Okey, hari ini kita masuk ibadur rahman sifat yang kelima, insya-Allah. Okey, sifat yang kelima ini adalah sifat yang ada kaitannya dengan al-mal, ada kaitannya dengan harta, iaitu ayat adalah ayat yang ke-67. Okey. Sesiapa yang ada Quran boleh buka muka surat 365, lihat pada dua ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, muka surat 365. Okey, boleh bacakan ayat yang ke-67. Silakan Kak Syida. Okey, silakan Kak Syida. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Okay. Terjemahan Kak? Dan juga mereka yang apabila membelanjakan hartanya tidaklah melampaui batas dan tidak kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka ialah sederhana antara kedua-duanya, boros dan bakhil itu. Okay.
Line Ustaz tak okey Ustaz? Zoom pula tadi ya. Sebab Ustaz kat kampung ni guna hotspot tu. Ustaz tak sedar tu kata line. Ustaz dah terkeluar dah. Sekejap lagi Ustaz masuk balik lah tu. Sabaran sikit lah ni kalau kat kampung lain dia kan. Okey. Okey Ustaz, dengar suara dah. Dengar. Dengar dah. Maaf puan kalau terputus ni Tak apa Ustaz, maklum dah. Faham Ustaz kat kampung. Saya berada di kampung Okey, alhamdulillah. Ayat yang ke-67 adalah ayat yang Allah menceritakan sifat bagi ibadur rahman yang benar-benar hamba, yang menghambakan diri kepada Allah, yang hanya mengharapkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah memberi rahmat kepada mereka, iaitu orang yang dia membelanjakan, menginfakkan harta. Menginfakkan harta ni dia merujuk kepada umum. Menginfakkan harta kepada ahli keluarga ke, menginfakkan harta kepada selain daripada ahli keluarga ke, ia menginfakkan harta dalam keadaan sederhana. Okey, kita tengok nota yang ada kita paparkan sebelum ini. Kita tengok, saya kongsikan. Okey, nombor yang ke-5. Okey, nampak ya? Okey. Iaitu menafkahkan harta secara sederhana. Okey. Ayat ini seperti yang diulas oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan mereka tidak terlalu boros dalam mengeluarkan infak. Iaitu boros ni maksudnya apa? Pada ayat lam yusrifu. Ya, lam ni dalam perkataan lam yusrifu. Okey. Mereka mengaturkan harta itu, infak itu sesuai dengan keperluan, dengan tidak membiarkan dan menghilangkan hak-hak keluarga mereka. Okey. Mereka berlaku adil dan baik. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan, tidak boros dan juga tidak bakhil. Okey, jadi dekat ayat ini kita akan tengok dekat sini. Kenapa apa maksud mereka tidak terlalu boros, yusrifu, membawa maksud kalau dia menginfakkan harta tu, bukan harta tu diinfak habis semua. Rumah dia gadai, dia jualkan, tanah dia jual punya nak menyahut seruan sedekah dan sebagainya, sehingga kan dia membiarkan, contohnya dia membiarkan pula anaknya keluarga dia sampai tak ada rumah, tak ada tempat tinggal, pergi pula siapa meminta-minta. Yang tu tak boleh juga, walaupun sedekah tu digalakkan, tahu kelebihan sedekah, tetapi jangan sampai dia menginfakkan harta sampai dia pun terpaksa, dia tu sendiri pun terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Yang tu tak dibenarkan di dalam agama. Begitu juga dia tidaklah terlalu bakhil. Maksudnya kalau dia infakkan harta tu tidak gugat pun, tidak menyebabkan dia tidak cukup. Okey, itulah maksud perkataan pada walam yaqturu. Perkataan yaqturu tu ada kaitan dengan yudayyiqu, iaitu tidaklah kedekut. Okey, kita tengok ayat lain sebenarnya ada kaitan dengan ayat nombor 67. Kalau kita tengok dalam surah Al-Isra ayat nombor
29 tu. Allah Subhanahu Wa Taala berpesan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, iaitu janganlah diumpamakan janganlah sampai engkau jadi orang yang kedekut, dan jangan pula engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya, kerana akibatnya engkau akan menjadi tercela dan juga menyesal. Ini ayat lain sebenarnya yang ada berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada ayat nombor 67 dalam surah Al-Furqan. Okey. Ada satu lagi ayat lain yang ini ada kaitan dengan walam yusrifu, iaitu tidaklah terlalu boros, seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat nombor 26. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabzira. Perkataan wala tubadzir tabzira. Dan berilah kepada kaum kerabatmu, orang miskin dan orang musafir akan haknya masing-masing. Jangan kau belanjakan hartamu dengan boros dan juga melampau. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat ayat tadi tu, saya rasa pengajaran dia jelas faham kot, kan? Iaitu apa sebenarnya dekat ayat 67 ni? Bersederhana di dalam menginfakkan harta. Bukan membawa maksud mesti tengah-tengah. Jangan faham qawama tu. Jangan kita faham qawama bermaksud tengah-tengah. Bukan maksudnya tengah-tengah tu contoh macam ni lah. Kita ada duit RM100. Contoh. Bukan bermaksud tengah-tengah tu maksudnya aku kena bagi RM50 je. 50 lagi infak, 50 untuk ahli keluarga. Bukan maksudnya macam tu. Ayat ni bukan bermaksud kalau menginfakkan tu mesti tengah-tengah. Tak. Dia tengok kepada hal. Dia tengok kepada keadaan kita nak menginfakkan harta tu. Quran tidak menyebut mesti pembahagian dia macam tengah-tengah, pertengahan. Tetapi dekat sini bermaksudnya adalah dia tidaklah macam terlalu bakhil dan juga tidaklah terlalu boros. Mungkin dia perlu belanja 60% daripada harta yang dia ada. Mungkin dia menginfakkan dalam 40% daripada harta yang dia ada. Contohnya macam itulah. Itu merujuk kepada qawama. Maknanya qawama ni merujuk kepada makna, ada setengah para ulama mengatakan qawama ni macam wasatan ataupun mustaqimah. Maksudnya dia taklah pergi kepada perbuatan boros, dia tidaklah pergi kepada perbuatan bakhil, tetapi dia bersederhana. Bersederhana maksudnya seperti yang kita sebutkan tadi, bukan membawa maksud pertengahan, tetapi maksudnya keperluan dirinya pun masih ada, keperluan untuk anak-anaknya, untuk ahli keluarga dia, keperluan bagi bapanya pun masih ada. Maksudnya itulah yang Allah nak sampaikan pada ayat nombor 67. Dan itu apa? Sederhana lah. Paling mudah bahasa Melayu kita apa? Sederhana atau secara wajar, Ustaz. Wajar, secara wajar disebut dalam Quran. Okey, boleh. Secara wajar. Kita kata sederhana, secara wajar, ataupun kita panggil pertengahan lah. Okey. Dia sebenarnya ada kaitan dengan ayat yang mula-mula kita jumpa yang Allah kata kita berjalan dalam keadaan yang alal haudi hauna. Ingat tak waktu kita belajar dulu yang kita berjalan dalam keadaan tenang. Tenang ni maksudnya apa? Hauna tu. Maksudnya tak terlalu laju sampai nak terkejar-kejar, taklah lambat sangat, jalan macam orang sakit. Pun tak boleh juga macam tu. Dia ada persamaan lah seperti apa yang telah pun kita pelajari pada bab harta. Okey, dia mudah je. 67 ni dia kaitan dengan harta,
dalam masa yang sama dia dikaitkan dengan cara menginfakkan harta. Okey, itu adalah sifat yang ke-5. Okey, kita terus pergi ke sifat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya 68. Silakan 68. Siapa nak bacakan ayat 68 tu? Kak Isa baca. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa melakukan itu semua nescaya dia mendapat hukuman yang berat. Okey. Okey, ayat sekejap ya. Ayat sekejap saya membuka notes sekejap. Okey. Kita tengok dekat ayat nombor 68. Okey. Ayat nombor 68 ni dia seperti yang kita terangkan pada peringkat awal. Mungkin ada para ulama mereka menyenaraikan sifat-sifat ibadur rahman ni, dia melihat di depan ada ayatnya wallazina. Saya ingat lagi kita sebut. Okey, kejap. Oh, saya sekejap. Okey. Okey, nampak tak saya paparkan ni? Nampak Ustaz? Ini. Okey. Kalau Nampak. kita tengok dekat ayat 68 ni, sebenarnya begini, seperti yang saya jelaskan supaya tuan-tuan tak keliru. Okey, sampai ayat nombor 68 ni, berapa ayat dah yang kita jumpa ada perkataan alladzina. Alladzina walladzina. Ada berapa? Kita jumpa sebelum ni. Ha. 5 Ustaz. Kita jumpa 5 kan? Ya. Okey. Ada setengah para ulama mereka menyenaraikan sifat ibadur rahman ni melihat kepada ayat depan dia ada alladzina. Jadi kalau sesiapa yang menggunakan kaedah seperti itu, maka ia akan menemukan ayat nombor 68 ini perkataan walladzina, walladzina, dan orang-orang yang adalah yang ke-5. Yang ke-5 membawa makna ini adalah 68 ni adalah sifat yang ke-5 sebab diambil depannya adalah walladzina. Okey. Tetapi jika ada setengah para ulama mereka mengatakan dia tak gunakan walladzina semata-mata. Dalam ayat itu kalau ada Allah menyebut macam ada perkataan waw guna huruf waw macam dan tu pun sudah diambil sebagai sifat dan ciri-ciri yang lain. Okey, jelas ya? Okey. Jadi ada sebagian ulama mengatakan ayat 68 ni ada 3. Ada 3 sifat orang yang ibadur rahman. Tapi seperti saya kata tadi, ada para ulama kata bukan 3, 1 je dia kata. 1 tu sebab apa? Sebab dia ambil depannya walladzina. Okey, tetapi kita menggunakan juga pendekatan kalau Allah sebut ada walladzina, lepas tu ada Allah menggunakan dan kita gunakan yang kalimah dan dengan dan tu pun wow tu kan macam dalam ayat ni kita tengok.
Macam mana boleh katakan 3 tu? Yang pertama dekat walladzina la yad'u ma'allahi ilahan akhar. Itu nombor 1. Kita boleh dapat yang sifat yang ada satu ciri dalam ayat 68. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqq. Itu yang ada 2 ciri. Yang ketiga apa? Wala yaznun. Dah ada 3. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Okey, jelas ya? Moga tuan faham. Macam mana boleh jadi 3 tu? Ingat, pertama macam ni. Lepas tu pertama yang kat sinilah. Ni 1. Lepas tu dekat ni 1. Wala yaznun 1. So boleh jadi 3. Okay, ini pendekatan yang kedua yang para ulama gunakan. Dekat sini. Okay, jelas. Tapi kalau yang menggunakan, dia guna al-lazi saja kat depan dia. Wallazi sahaja. Dia ambil depan je wallazi je. Dia akan jadikan ayat 68 ni 1 saja. Sebab apa? Sebab dia ambil depannya wallazi. Tapi ada para ulama dia tak gunakan wallazina ni. Dia pecah, dia tengok. Kalau ada waw, dia guna wa. Dia dah mula jadi 3. Jadi tuan-tuan jangan tuan-tuan terkelirulah. Ya, okey. Jadi para ulama yang pecahkan ayat 68 ni kepada 3, maknanya ni sifat yang keberapa dah ni? Yang nombor 1 ni. Ini adalah sifat yang ke-6. Ni S6. Sifat 6. Wala yaqtulunna nafsa, ini dia jadi sifat 7. Okey. Wala yaznun, ni dah jadi sifat 8. Jadi macam tu ya. Jadi tuan-tuan harap jangan terkelirulah. Kita macam pendekatan yang kita gunakan ini, kita menggunakan pendekatan ada je allazina, lepas tu ada perkataan huruf waw yang menunjuk kepada dan, kita pecahkan lagi. Sebab itu ayat 68 ni dia dah jadi sifat yang ke-8 bagi ibadul rahman. Saya harap tuan-tuan jelas supaya tidak terkeliru. Sebab mungkin tuan-tuan mengaji, tuan-tuan belajar dengan pentadabbur lain, guru lain, mungkin dia kata ini baru sifat yang ke berapa? Sifat yang ke-6 contoh. Okey, pendekatan yang kita gunakan ini pendekatan yang ada para ulama buat pecahannya seperti ini. Okey. Jadi kita masuk kepada sifat yang ke-6 tadi. Okey, sifat yang ke-6 ni kita letakkan dulu dia punya tema dia, tema kecil dia. Kalau yang ayat 67 tadi tema kecilnya tentang harta. Ingat macam tu. Apa? Infak harta. Okey, ayat nombor 68 ni walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan mereka juga tidak menyembah sesuatu yang lain di sisi Allah. Ini ada kaitan dengan agama, ad-din. Kita letak tema kecil dia dekat sifat yang ke-6. Ini orang yang memelihara agama, ada kaitan dengan ad-din, agama dia. Okey, letak dulu. Okey. Jadi dekat ayat 68 ni, sifat yang ke-8 ni, sebab apa kita letakkan, kita boldkan di sini kerana kita nak mengulas yang kaitan dengan agama. Okey. Lepas tu kita senaraikan dulu supaya lebih jelas. Okey. Kalau yang okey, kalau yang wala yaqtuluna nafsan lati haramallahu illa bil haq ni, yang kita letak dalam kurungan purple kepada purple tu, ini ada kaitan dengan apa? Ini ada kaitan dengan nyawa. Tulis kat situ. Tema kecilnya tentang menjaga nyawa. Ada kaitan dengan nyawa. Okey. Nyawa. Okey, yang tadi kaitan dengan agama. Okey, dah jelas? Okey, kita tengok satu lagi. Sebelum kita ulas. Wala yadhnuna
Kalau wala yadhnuna ni iaitu okey. Yang wala yadhnun serta tidak pula berzina ni, ini kita kaitkan dengan apa ni? Kalau dalam maqasid syariah, kalau dari sudut 5 maqasid syariah ni kaitan dengan apa ni? Ingat tak maqasid syariah? Syariat Islam ni dia memelihara kita 5 perkara. Ingat tak? 5. Keturunan ke Ustaz? Ya, dikaitan dengan keturunan. Okey, apa dia? Betul. Dia menjaga apa? Ini dikaitan juga dengan dia dikaitan dengan menjaga keturunan ataupun dikaitkan dengan maruah pun boleh. Nasab. Maruah. Okey, ya Kak. Dikaitan dengan menjaga maruah ataupun keturunan. Ada kaitan menjaga nasab. Dia panggil nasab. Dia panggil nasab. Okey, itu tentang zina. Okey, so ayat dia lengkaplah. Okey, pertama dia ada kaitan dengan hubungan pada agama, ad-din. Lepas tu pada nyawa, memelihara nyawa. Lepas tu ada kaitan dengan menjaga maruah ataupun dia menjaga nasab lah. Dia menjaga keturunan dia. Okey, itu berzina. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Sifat yang keenam terlebih dahulu. Dan mereka juga tidak menyembah. Wala yad'uni, yad'uni dia juga bermaksud apa? Tidak beribadat. Tidak berdoa. Yad'un. Yad'un ni ada kaitan dengan perkataan ibadah lah. Yad'un kan. Maksudnya mereka tak pergi meminta-minta, mereka tidak mereka tidak pergi menyembah, mereka tidak beribadat pada Allah, lepas tu ada sekutu yang lain. Okey. So ayat ni mudah je faham. Saya rasa saya tak perlu nak cerita dengan lebih terperinci sebab semua orang faham. Ini ada kaitan dengan apa ni? Ini ada kaitan dengan keikhlasan. Ikhlas dalam beribadat, mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Dalam dia buat apa ibadat, dia tidak ada sembahan lain. Allah sahaja. Yang dia nak puji Allah sahaja. Yang dia nak minta pertolongan hanya kepada Allah sahaja. Yang dia nak minta percaya tentang rezeki hanya Allah sahaja. Satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kemudian kalau kita tengok sifat yang ketujuh, tidak membunuh orang lain tanpa hak. Ini ada kaitan dengan ayat wala yaqtulu an-nafsallati harramallahu illa bil haqq. Okey, tidak mau juga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak. Okey, apa maksudnya? Iaitu mereka tidak kita tengok apa ulasan. Yang ni saya tak buat ulasan panjang. Maksudnya macam ni, sifat yang ketujuh ni dia tidak membunuh manusia lain sesuka hati tanpa ada keperluan yang sepatutnya. Okey, kenapa ada perkataan allati haramallah? Kenapa ada perkataan illa bil haq? Kenapa dengan ada perkataan dengan jalan yang hak? Apa maksud dia? Membawa maksud hukuman tu saya. Membawa maksud ada ruang-ruang Islam benarkan untuk membunuh seseorang. Contohnya apa? Apa hukuman dalam Islam? Hukumnya adalah hukuman bunuh. Qisas. Antaranya seperti mana hukuman qisas ke, ataupun contoh dia macam hukuman apa? Rejam sampai mati. Ya, seperti kita merejam orang yang dia itu muhsan. Muhsan, ingatkan dia sudah berkahwin. Ya, so kalau dia kena rejam, dia bukan sebat tapi dia kena rejam sampai mati.
Antaranya lain macam disebut tadi itulah hukuman qisas tadi kan. Kalau dia membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia juga boleh dibunuh. Ataupun orang yang murtad contohnya pun boleh dijatuh kepada hukuman bunuh. Macam tu. Itulah maksudnya bil haq. Okey. Jelas saudara perempuan rahimani wa rahimakumullah. Yang ini sebenarnya maksud dia luas ya. Membunuh jiwa ni, jiwa dekat sini bukan hanya merujuk kepada orang Islam saja ya. Dia bukanlah terpakai untuk orang Islam saja, tak. Dia terpakai kepada semua jenis manusia yang diharamkan kita membunuh. Maksudnya macam pertama orang Islam lah, Muslim itu sudah pasti. Lepas tu orang kafir zimmi. Ingat tak orang kafir zimmi? Orang kafir zimmi ni orang yang dia berada dalam negara orang Islam. Lepas tu dia bayar jizyah, maka kita kena lindung dia. Itu maksud kafir zimmi, pun kita tak boleh bunuh dia sesuka hati. Jangan kita faham ayat ni jiwa dekat sini merujuk kepada nyawa orang Islam saja, tak. Orang Islam, kafir zimmi, termasuklah orang-orang kafir yang kita memberi janji untuk lindung dia dalam beberapa waktu. Dia macam ni, kalau pecahkan orang macam kita kat Malaysia ni, orang kafir kat Malaysia ni dia termasuk dalam az-zimmi. Ada juga orang yang dipanggil al-mu'ahad. Maksudnya paling mudah dia, jiwa dekat sini bukanlah hanya berkaitan dengan jiwa al-muslim saja. Termasuk juga jiwa orang-orang kafir yang kita memberikan perlindungan. Okey, itulah sifat yang ke-7. Okey. Kemudian kita tengok sifat yang ke-8. Kita ringkaskan, kita pergi kepada sifat yang ke-8, iaitu sifat yang ada kaitan dengan menjaga maruah, menjaga keturunan. Okey, iaitu pada ayat wala yaznuna, dan dia tidak pula berzina. Okey. Berzina ni tuan-tuan perempuan, apa maksud berzina dekat sini? Jangan kita kecilkan berzina ni hanya merujuk kepada lelaki dengan wanita saja. Tidak. Ia juga boleh merujuk kepada makna apa? Lelaki sesama lelaki. Itu pun termasuk di dalam maksud wala yaznuna. Jangan baca ayat ni kata berzina ni perempuan dengan lelaki dengan perempuan. Tak, dia bukan itu saja. Dia termasuklah perbuatan liwat. Lelaki dengan lelaki pun dia termasuk dalam perintah wala yaznuna. Jika tidak dia, dan mereka pula tidak berzina. Okey, yang ini setelah Allah menerangkan ketiga-tiga ciri ini pada ayat nombor 68, Allah menerangkan wa may yaf'al dzalik, sesiapa yang buat sedemikian. Buat sedemikian tu maksudnya merujuk kepada apa? Maksudnya merujuk kepada tiga itulah. Tiga sifat yang ke-6, 7 dan juga 8 tadi. Jika dia buat, dia tidak berhenti untuk melakukannya, Allah kata yalqa athama, dia akan mendapat balasan dosanya. Balasan dosanya tu maksudnya apa? Tengok apa kata para ulama tafsir. Kata al-Imam As-Suddi, beliau mengatakan yalqa athama, maksudnya dia dapat sebuah telaga nanti di Jahannam. Ini hanyalah pendapat dia di kalangan tabi'in. Mereka kata yalqa athama tu mendapat azab tu, athama tu merujuk kepada sebuah telaga dalam Jahannam. Kata As-Suddi ni seorang tabi'in. Kata Ikrimah pun seorang tabi'in mengatakan ia adalah telaga-telaga di neraka Jahannam, tempat mengazab para penzina. Ini hanyalah pendapat di kalangan para ulama tafsir, di kalangan para
muttabi'in. Okey. Jelas tuan-puan untuk perkataan yalqa athama. Okey, ada sesiapa tak dalam Quran tafsirnya diterjemahkan yalqa athama tu sebagai apa? Ada tak mendapat balasan dosanya? Ada penerangan lanjut tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Kita lanjutkan lagi dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat nombor 69. Okey, tengok ayat nombor 69. Ayat 69 ni kita dah baca tadi kan? Yudha'afu lahul. Silakan. Siapa dah baca ayat 69? Kak Tun nak baca ke Kak Tun? Baca Kak Tun. Okey. Okay, ayat 69 ni, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Yudha'af lahul 'adzab, akan digandakan baginya azab. Okey, akan digandakan baginya azab pada hari kiamat, dan dia pula wa yakhlud fihi, dan dia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Okey. Ayat ni kalau kita baca 69, seperti mana ada 3 perkara, dilipat gandakan azab, kekal dalam neraka jahanam, lepas tu berada dalam keadaan hina. Okey, 3 ni berat ni azab bagi ketiga-tiga perbuatan tersebut. Jika dia buat 3 perbuatan tersebut, daripada dia mensyirikkan Allah, kan, yang 3 tadi, jika tidak ditinggalkan, maka dia akan dapat ketiga-tiga maklumat ni lah. Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan azab tu di hari akhirat. Lepas tu wa yakhlud fihi, dia kekal dalam neraka. Yang ketiga adalah muhana, dia buat dalam keadaan yang hina. Okey. Mari kita teruskan lagi dengan ayat yang ke-70. Okey, ayat 70 ni siapa nak baca ayat nombor 70? Okey, saya bacalah. Okey, silakan Kak, ayat nombor 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa 'amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Okey, lanjutkan lagi dengan ayat okey, tak apa, ayat nombor 60, ayat nombor 70. Okey. Ayat nombor 70 ni dengan 71 lah dia punya kaitan sekejap. Okey. Okey. Kita tengok dulu ayat nombor 70. Okey, ayat 70 ni kita boleh jadikan dia sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 tu apa? Iaitu ni tema kecilnya apa? Taubat. Orang yang bertaubat. Okey. Illa kecuali. Kecuali ni maksudnya Allah nak mengecualikan siapa? Kecuali. Ini ada kaitan dengan ayat nombor 69 tadi tu. Sifat yang ke-6 jika ada dilakukan. Sifat yang ke-7 jika ada dilakukan. Sifat yang ke-8 itu jika ada dilakukan, maka Allah memberikan peluang untuk taba, untuk dia bertaubat. Bertaubat. Untuk tiga-tiga sifat tadilah ya Ustaz? Apa? Ya. Untuk ketiga-tiga sifat tadi ya? Ya. Maksudnya kalau dia bertaubat dan dia beriman dan dia mengerjakan amal soleh. Okey.
maka orang itu, kata Allah, Allah akan ganti dia kejahatan mereka dengan kebaikan. Kejahatan mereka yang sifat-sifat yang tadi sebelum tu, Allah ganti dia dengan kebaikan. Okey, kita tengok dulu apa kata para ulama tafsir dalam ayat ni. Okey, yang ini kita sebut tadilah ya. Kalau dia bertaubat, lepas tu dia kena beriman, lepas tu dia amal salih. Okey, kenapa bentuk dia bertaubat? Sebab dia kena tinggallah dosa mensyirikkan Allah dengan sesuatu tadi kan. Syirik Allah ni dia boleh jatuh kepada dosa yang dosa besar. So dia bertaubat. Lepas tu dia kena kukuhkan kembali iman dia. Bahawa dia kena mengakui bahawa Allah itu sahaja Tuhan satu-satunya. Okay, lepas tu dia tak cukup dengan dia taubat je. Lepas tu tak buat apa-apa, tak. Dia tetap kena buat kebaikan-kebaikan. Teruskan buat kebaikan. Iaitu buat amal salih. Okay. Tengok apa kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata, mereka bertaubat kepada Allah semasa di dunia, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Kata Ibnu Katsir lagi, ayat ini mengandungi dalil, bukti tentang sahnya taubat seseorang yang membunuh. Kalau dia dosa besar dia membunuh orang dengan sengaja, dia punya marahlah ke orang ni kan, sakit hati, dia bunuh orang tu. Tapi Islam memberikan jalan apa? Jalan dia taubat. Maknanya taubat pembunuh ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian kita tengok tadi hasil dia bertaubat tadi tu, Allah akan gantikan kejahatan dia dengan kebaikan. Okey, maksud dia apa? Okey. Yang pertama Allah menggantikan amal buruknya dengan kebaikan. Maksudnya lepas dia taubat, dia jadi orang baiklah. Dia jadilah orang baik. Faham tak maksud dia? Maksudnya lepas dia bertaubat, maksudnya lepas dia buat kesalahan tadi tu, Allah tukar menjadi amal baik. Maksudnya maksud pertama adalah Allah gantikan, okey, perangai dia, tingkah laku dia yang buruk tadi tu mendatangkan kebaikan. Okey, jadi kita tengok dekat sini apa kata Ibnu Abbas. Okey, dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mereka adalah orang-orang yang beriman, yang mana mereka telah membuat keburukan, lalu Allah memberikan rasa benci kepada keburukan itu sehingga diubahnya mereka kepada mendapat kebaikan. Maksud dia mereka jadi orang baiklah. Sebab tu orang bertaubat ni, orang rasa benda yang dia buat tu salah. Okey. Jadi apabila dia bertaubat, dia beriman, dia buat amal soleh, jadi benda-benda yang buruk sebelum ni dia nampak Allah telah tukar dia menjadi kebaikan kepada dirinya. Okey, kita lihat apa kata Al-Hasan Al-Basri. Okey, Al-Hasan Al-Basri pula mengatakan Allah menggantikan mereka dari amal buruk kepada amal soleh, dari kesyirikan dengan keikhlasan, dari kekufuran dengan keislaman. Itulah maksud Allah menggantikan amal buruk dia tadi itu jadi menjadi kebaikan. Ini mudah fahamlah. Ialah orang yang bertaubat kan. Orang bertaubat itu kan orang yang dia buat kesalahan. Okey. Kemudian kita lihat lagi apa kata Al-Imam Ibnu Katsir. Dia kata Ibnu Katsir dia kata lagi. Dia kata dekat sini, hal ini kenapa dia jadi kebaikan? Kenapa lepas tu keburukan tadi tu dia jadi kebaikan? Hal ini tidak lain kecuali dia akan jadi kebaikan tu setiap kali dia ingat apa yang telah berlalu. Berlalu tu yang dia ada mensyirikkan Allah, dia membunuh tanpa kebenaran, lepas tu dia berzina tadi tu, setiap kali dia ingat dosa-dosa dia tu, dia kembali minta ampun sehingga dosanya berubah menjadi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Okay, ini kita fahamlah. Okey.
Sekarang ni kita tengok ayat tadi tu. Ujung tak habis lagi. Allah kata apa? Ayat tadi tu Allah kata wa kana Allahu ghafurur rahima. Adalah Allah tu dia Maha Pengampun. Ini kita tahu. Salah satu daripada nama Allah adalah Al-Ghafur. Allah tu Maha Pengampun. Lepas tu Rahima, lagi Maha Penyayang. Kenapa disebut ni Allah ni Maha Penyayang? Ini nak dikaitkan dengan orang-orang yang beriman. Ghafur, Allah tu Maha Pengampun, dan Allah tu juga dia Maha Penyayang. Dia pengampun terhadap dosa-dosa yang 3 tadi tu. Pada ayat yang sebelum ni yang kita baca tadi. Okey. Jelas ya tentang apa rahimani wa rahimakumullah. Okey, kita lanjutkan lagi dengan ayat nombor 71. Okey, ayat 71 ni Allah mengukuhkan lagi. Allah mengukuhkan lagi. Bukan sekadar ayat 71 ni, Allah nak buka lagi ruang taubat tu bukan hanya pada 3 dosa tadi. Tapi ada dosa-dosa yang lain juga. Allah kata, waman, dan sesiapa taba yang dia telah bertaubat, wa amil salihah, dan dia buat amal salih lepas dia bertaubat tu, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Okey, kalau kita tengok dalam ayat ni kan, dia macam ulang 2 kali taubat. Kan ayat 71 jumpa taubat. Ayat nombor 70 jumpa tentang taubat. Kan illa man taba. Macam ni nak kaitkan ayat 70 tu. Ayat 70 kerana dia dekat dengan ayat 69 dengan ayat nombor 68, jadi mudah je macam ni. Taubat dekat ayat nombor 70, dia dikaitkan dengan ayat kesalahan mana yang dia buat? Dekat kesalahan ayat nombor 68. Faham ya? Ingat tak tadi 68 tadi? Tentang dosa apa? Yang kita kata Syirik, sifat membunuh, zina. okey, sifat yang ke-7, 8, bukan yang ke-6. 6, 7, okey, 6, 7, 8 tadi tu. Okey, dah jelas ya. Okey, lepas tu sekali lagi Allah sebut tentang orang yang bertaubat. Tapi dekat sini tu kata sesiapa yang bertaubat. Okey, dekat sini merujuk kepada apa? Taubat apa? Okey, kalau kita baca Ibnu Katsir kata, dalam tafsir dia kata, kemudian Allah berfirman, Allah bagi tahu tentang keumuman rahmatnya terhadap para hambanya. Siapa yang bertaubat kepadanya, nescaya dia akan menerima taubatnya dari dosa apapun, sama ada yang besar atau yang kecil. Maknanya Ibnu Katsir ni dia menerangkan ayat yang ke-71 ni dia merujuk kepada umum. Mana-mana kesalahan yang kita buat, bukan sekadar yang ayat nombor 68 tadi, Allah Ta'ala membuka ruang untuk menerima taubat para hambanya. Okay. Jadi kita selesailah sifat orang beriman tu ada berapa? 9 kan? Iaitu tentang taubat. Jadi taubat ni kita boleh ambil dekat bermula ayat nombor, kita ambil bermula daripada ayat nombor 71 ni boleh dikaitkan dengan sifat at-taubah. Okey, sifat yang ke-9 tentang taubat. Okey, kita pergi kepada sifat kita pergi kepada ni kenapa 9 sekejap. Betul lah sifat ke-9 kan? Kenapa 9 dekat sini? Ya, macam mana saya boleh tulis macam ni ya? Sekejap Uban. Saya ni tidak. Sifat ke-10 Ustaz patutnya. Oh, itulah Sat. Kenapa dia jadi lagu ni?
Tidak memberi salah palsu. Ustaz, tengok yang ketujuh tadi apa, Ustaz? Tidak membunuh. 6. Betul tak? Lepas tu 7. Betul tak? 8. Oh, mohon ampun. Ampun. Oh, saya tak okey, yang ni nota lama. Okey. Yang ni saya tak letakkan dia tentang taubat. Yang ni saya terus pergi kepada yang ke-9. Saya tak letak tentang taubat. Jadi kalau kat sini ni kita boleh tukar dia menjadi yang yang ke-10 lah. Okey, ni nombor 10. Nombor 9 apa tadi? Taubat. Okey. Taubat. Nombor 10 baru yang ayat yang kita nak belajar ni. Ya, kita baiki sebab ni adalah nota yang lama. Okey. Kita bacakan ayat yang berikutnya. Saya baca Ustaz. Boleh Kak baca Kak? Silakan Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Okey, terjemahan ayat dia. Allah, terjemahan pula. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalai dengan menjaga kehormatan diri. Mereka apa Kak? Mereka lalu. Mereka lalai. Bukan lalai Allah. Lalui. Baca lalui. Alah, jatuh Ustaz. Tak apa Kak. Tak apa. Mereka lalui dengan menjaga kehormatan diri. Okey. Dah buka buku besar dah ni dah Ustaz. Pun masuk ke Ya ke? tafsir. Tadi Tak apalah, Ustaz Kak. panggil saya tengah pergi ambil buku tafsir bagi besar sikit. Tak apa. Petang-petang ni al-ma'lum. Ambil mata saya insya-Allah. Tak apa. Okey. So, ayat tu apa kita dapat belajar? Okey. Yang ini kita boleh kategorikan dia sebagai ciri yang ke-10 kan? Walladzina. Sifat yang ke-10. Walladzina la yashhaduna zur. Dan orang yang tidak memberikan persaksian yang palsu. Okey. So yang ini apa maksud persaksian yang palsu? Okey, kita tengok. Azur dalam tafsir Al-Munir mengatakan iaitu dia berbohong, dia berdusta dan dia tidak menjadi persaksian kepada perkara yang batil. Kalau tafsir Jalalain kata dia jadi saksi tapi dia berbohong lah. Okey. Berdusta dengan sengaja kepada orang lain. Okey. Faham tak maksudnya? Maksudnya maksudnya macam ni. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian yang palsu. Maksudnya kalau dia menjadi saksi, dia tidak menjadi saksi secara dia berbohong. Ataupun dia bersaksi terhadap perkara-perkara yang salah untuk mempertahankan kesalahan tu. Itu pun termasuk di dalam perkataan az-zur, perkataan yang dusta. Okey, kejap. Okey, tuan-tuan dan puan ada tak mana-mana terjemahan yang tuan-tuan dapat dalam yang ada dalam terjemahan tuan-tuan dan puan? Dia kata apa dekat situ? Yang zur. Ada tak? Persaksian palsu je yang kat punya. Okey, yang lain? Dia kata sini apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang membuat perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka tak tegur, tak jaga. Mereka berlalu tanpa menjaga kehormatan diri. Jadi macam tu. Okey, yang lain ada dalam tafsir yang lain? Tak ada. Siapa ada bersamanya kitab tafsir kat situ?
Tak ada ya? Okey. Okey, sekejap ya. Okey, tak apa. Nanti kita sekejap ya. Okey. Kita teruskan dengan sifat yang lain. Okey, nanti begini. Hari besok kita akan buat pengulangan apa yang kita pelajari pada petang ini, tapi saya akan bagi lagi sedikit perincian lanjut lah. Sebab saya bimbang takut sebab waktu kita dah dekat kan, kita dah takut tak sempat nak ulas dia sampai habis untuk surah Al-Furqan ni. Sebab tu petang ni saya lajukan sikit lah. Saya pendek-pendekkan je ulasan dia. Nanti kita dah sampai dekat ujung. Besok saya akan ulang balik bermula ayat nombor 67. Saya akan cerita dengan lebih lanjut lagi sikit lah supaya apa penerangan dia dengan lebih mendalam lagi. Sebab saya guna teknik tafsir secara ijmali je, secara ringkas sangat ni sebenarnya. Kalau tidak kan biasa saya akan bagi ayat dengan ayat lain apa semua tu, yang tu nanti saya bagi kemudian. Nanti kita buat pengulangan nanti. Sebab saya susun ikut jadual tu takut tak sempat nak habiskan. Lepas tu kita lajukan sikit. Okey. Kemudian kita pergi kepada sifat yang ke 11. Dan nota ni saya tulis ke 10, tapi boleh juga kita boleh jadikan dia nombor 11. Okey, kita tengok nombor 11 tu apa? Wa idza marru bil lagwi. Dan orang yang apabila mereka bertembung, okey, dengan sesuatu yang sia-sia, lagwi, mereka melaluinya sahaja. Maksudnya apa? Dia tak join sekali lah. Dia tak ambil pot lah. Okay, apa maksud dia? Lagwi maru kirama. Okay, kita tengok dekat sini. Kata Ibn Katsir, mereka tidak menghadiri perbuatan kotor tersebut. Apabila mereka bertembung dengannya, mereka hanya lalu saja dan tidak mengotori dirinya sedikit pun. Faham tak maksudnya apa? Contohnya kita jumpa kawan kan. Kita jumpa kawan. Contohnya kita jumpa kawan-kawan kan. Tengok tiba-tiba kawan tu berada dalam majlis yang batil. Maka kita jangan ikut sekali lah. Tak mau cebur dalam perkara yang sia-sia. Contohnya sedang dibincangkan ni, tiba tengok grup WhatsApp ni, aktif ni grup WhatsApp ni, duk bincang. Oh, rupanya benda sia-sia, aku tak nak join lah. Macam tu. Maksudnya dia tidak melibatkan diri dia pada dalam perkara yang sia-sia tu. Okey, kita tengok dekat sini. Sebenarnya saya tak ulas panjang tentang sia-sia ni sebab apa? Sebab ingat lagi tak waktu kita belajar surah Al-Mu'minun dulu. Ingat tak surah Al-Mu'minun? Di antara sifat orang-orang beriman ni apa? Ingat lagi tak Al-Mu'minun kita belajar dulu? Jauhi perkara yang yang sia-sia. Ya, kita belajar dekat ayat kita belajar dekat ayat nombor 3 kan. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yang itu. Okey, dia menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia lah. Dekat sini nak merujuk kepada dia tu sendiri memang dia tak buat dah sia-sia tu. Tetapi apabila dia jumpa, dia baca, dia tak terlibat sama dalam majlis tersebut. Dia tak sama-sama duduk bincang juga. Dia tinggalkan. Okey, mudah je faham. Lepas tu saya tak ulas panjang tentang yang sia-sia tu. Okey, kemudian ini ringkasan saja. Apabila melihat manusia menjadi jaga batil. Okey, kita terus kepada amalan yang ke-12 saya pendekkan tak apa, nanti esok petang kita akan ulang balik dan saya akan buat lagi penerangan yang lebih dalam sikit. Atau tak kena bersiap sedia dengan
nak buat beberapa salinan hadis dan sebagainya. Kita percepatkan sikit, cuma esok saya akan perincikan lagi. Sambung. Okey. Kita pergi kepada amal yang ke-12. Okey, amal yang sifat yang ke-12 iaitu khusyuk mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengokkan ayatnya. Okey, ayat nombor 73. Siapa nak bacakan ayat nombor 73? Bolehlah saya teruskan Ustaz. 73. Boleh Kak, silakan Kak. Dan syaitan rajim. Wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Okey, Mana pula? silakan Kak. Sekejap. Okey. Terjemahan ayat tu apa? Mencari saya. Sekejap. Okey. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Okey. Okey, ayat 73 ni sebenarnya tentang apa ni? Ini tentang sifat mereka ni orang yang macam ni, dia orang yang tidak mengabaikan apa jua peringatan, amaran, nasihat yang dia dengar tentang ayat-ayat Allah. Contohnya orang bacakan ayat Quran, Allah bagi nasihat dekat dia. Orang kata dekat dia, tak baiklah kau ambil kisah sangat pasal benda-benda yang tak kaitan dengan kita ni. Contoh, dia dengar nasihat. Lepas tu, maksudnya ayat nombor 73 ni mudah nak pendek cerita dia adalah orang yang mengambil, orang yang mendengar, orang yang menjadikan apa yang didengar tu sebagai peringatan. Maksudnya bukan buat-buat pekak lah. Dia bukan buat-buat tak nampak. Ambil cakna lah. Dia jenis orang yang suka mendengar ayat Quran dibacakan. Dia suka macam dia mengambil pusing apa nasihat yang telah disampaikan. Dia fikir, orang tadi nasihat kat aku macam ni, dia baca ayat Quran kepada aku, contoh. Dia jenis orang yang mendengar nasihat dan mengambil pusing nasihat tu. Okey. So ayat ini kalau kita baca dalam tafsir, kata Al-Imamu dan tafsir Jalalan kata, zukiru tu maksudnya apa? Peringatan tu, iaitu diberikan nasihat. Dalam tafsir Jalalan kata, bi ayati rabbim, iaitu ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okay. Kenapa disebut dengan ayat-ayat Tuhan mereka? Sebab menunjukkan apa? Nasihat kalau kita nak bagi pada orang, mestilah nasihat yang kita ambil dulu daripada apa yang Allah nasihatkan. Dia sama macam ayat kita berpesan-pesan dengan kebenaran, kesabaran. Itulah. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr tu. Jadi ada orang tu dia ambil peduli. Kita tengok apa ulasan atas Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata apa? Ibnu Katsir kata orang yang mendengar, melihat dan dia mengambil manfaat. Dia cakna, dia macam dia fikir, orang tadi tegur aku ni sebab apa? Oh, dosa lupa-lupanya. Ini dosa apa? Dia tegur. Kata Ibnu Katsir lagi kata apa? Ini sifat ni dia berbeza dengan orang kafir. Orang kafir kalau dengar ayat Allah, sama sekali mereka tak kata pengaruh. Seakan-akan mereka ni orang yang pekak dan mereka buta dan tak mau mendengarnya. Agak-agak boleh faham kan? Ayat nombor ayat yang kita baca tadi untuk sifat orang yang beriman yang berada pada ayat nombor 73. Kan mudah faham kan yang ni kan? Okey. Kenapa Allah kata tidaklah mereka lam yakhru alaiha, tidaklah mereka tunduk mendengarnya. Maksudnya mereka bukan seperti orang yang tak nak mendengar, seperti orang yang pekak. Maksudnya orang itu dia dengar nasihat tu dan juga bukan orang yang buta, orang yang buat-buat tak nampak.
Okey, jadi boleh faham kot. Ni maksudnya orang yang menerima nasihat, mendengar peringatan. Okey, ini termasuk dalam sifat ibadur rahman yang ke-12. Okey, tetapi ayat yang kita baca ni, kita jumpa wallazi tu yang keberapa dah kat sini? Wallazi. Wallazina. Dah jumpa keberapa dah? 7 Ustaz. Ada 5. 6 7 kan? Ha? 7. 7 lah. Campur dengan. 7. Sampai ayat 74 tu 7 lah. Kalau 74. 1, 2, 7 Ustaz. Sampai 7 ayat 73 tu ada 7. Ayat. Ya kah? 7. Okey. Okey. Tak apa. Okey, kita ambil sikit lagi. Bolehkah? Boleh Ustaz. Okey. Kita ambil yang ke-13. Okey. Satna. Kita tengok yang ke-13 ni. Okey, yang ke-13, sifat yang ke-13, walaupun saya nombor 12, nanti saya baiki sikit. InsyaAllah besok saya akan baiki sikit nota ni. Okey, kita tengok yang ke-13. Okey, sifat yang ke-13 bagi orang yang beriman. Okey, sambungkan, boleh bacakan ayat dia? Ayat nombor 74 ni. Nak saya sambungkan ya Ustaz? Boleh Kak. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Okey. Terjemahan ayat dia. Dan orang-orang yang berkata, Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Ayat ni ingat tak? Dia ada wallazina, betul? Ya. Lepas tu ada waja'alna, dan jadikanlah. Kan? Okey, ada para ulama dia buat dua lah. Daripada sini sampai kat sini dia pecahkan. Okey, lepas tu dia buat waja'alna ni dia pecahkan lagi. Okey, seperti yang saya jelaskan tadi. Satgi pening pula adalah petang-petang ni dia pening pula. Aduh makcik ni dan nombor berapa dah ni? Contoh Okey, tak apa. Mana-mana pendekatan guna wallazi pun boleh, pecah pun boleh. Okey. Dekat ayat ni kalau kita tengok, mula-mula dia doa untuk siapa? Ni kalau kita nak kecilkan sebenarnya tentang apa ni? Ini sebenarnya boleh dikaitkan tentang doa. Maksudnya kenapa dia doa? Dan juga mereka yang berdoa. Mereka yang berdoa ni kalau boleh tambah, mereka yang sentiasa berdoa. Yaquluna. Okey. Ya, 74 ni kita boleh kata sifat orang yang kita kena faham dari sudut intipati doa tu. Kenapa kita berdoa? Kita berdoa ni kan macam kita meminta kan. Kita meminta maksudnya kita berpaut. Kita bersandar kepada Allah. Jadi sifat yang ayat 74 ni cerita tentang manusia yang dia berpaut hatinya kepada Allah terhadap dirinya dan ahli keluarga dia. Maksudnya dia bukan hanya mengharapkan kebaikan untuk diri dia saja, tetapi juga mengharapkan kebaikan tu pada ahli keluarga dia. Ini bagi sifat yang pertama kita boleh ambil dekat ayat nombor 74 ni. Lepas tu dia kata, wahai Rabb kami. Okey, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami ataupun pasangan-pasangan kami dan zuriat keturunan kami sebagai apa? Qurrata a'yun, sebagai penenang hati kami. Ini adalah sifat yang pertama lah dalam ayat ni. Okey, tengok dalam ayat ni. Kat sini. Okey, yang pertama. Lepas tu waja'alna ni dia dah macam melibatkan pihak lain pula.
dia macam dia mengharapkan selain mengharapkan pihak lain. Okey, yang ini kita ulas kemudian. Kita ambil dulu yang doa ni untuk diri sendiri dan juga kepada ahli keluarga dia. Okey, kita lihat apa kata para ulama tafsir. Kata Ibnu Katsir, ayat ini merujuk kepada orang-orang yang meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari tulang sulbi mereka, keturunan mereka yang taat dan hanya beribadat kepadanya yang tidak ada sekutu baginya. Okey, apa maksud qurratu a'yun? Okey, kata Ibnu Abbas iaitu orang yang beramal lagi taat kepada Allah sehingga dia menjadi penyejuk mata mereka di dunia dan di akhirat. Ni kalau nak tengok apa definisi kepada penyejuk mata tu. Apa maksud penyejuk mata tu? Adakah penyejuk mata tu maksudnya anak dia tu, zuriat keturunan dia cantik-cantik ke, comel-comel ke, pandai ke? Kalau ikut Ibnu Abbas, iaitu dia tengok anak-anak zuriat dia, anak dia ke, cucu dia ke, adalah orang yang beramal lagi taat kepada Allah. Itu definisi yang ciri yang paling utama sekali anak-anak tu boleh menjadi penyejuk mata kita. Kan, tengok anak tu solat, sejuk mata kita. Tengok anak tu baca Quran, tengok cucunya baca Quran, tengok cucunya solat, senang kan. Taat, puasa dia puasa, buat amal-amal soleh, itu termasuk di bawah makna penyejuk mata. Okey, tapi bukan dekat dunia je, termasuklah nanti di hari akhirat. Okey, kemudian kita tengok lagi apa kata Ikramah. Ikramah sahabat tabi'in. Mereka tidak dikehendaki menjadi orang yang pandai atau orang yang cantik, akan tapi mereka diinginkan menjadi orang-orang yang taat. Seperti yang saya sebut tadi lah. Bukanlah maksud ayat tu penyejuk mata tu macam mesti nak anak ala-ala. Contoh apa? Bukan. Hasan al-Basri dia kata apa? Dia kata ayat ini Allah memperlihatkan hamba-Nya yang Muslim. Maksudnya zuriat keturunan dia tu apa? Dia minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan. Okey. Isteri dia, saudara-saudara dia, anak-anak dia dalam ketaatan kepada Allah. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang dapat menyejukkan mata seorang Muslim jika dibandingkan dia melihat anaknya yang dilahirkan dan saudaranya, adik-beradik dia yang mengasihinya sebagai orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang saya kata tadi, dalam doa ni dia bukan doa untuk diri sendiri saja, tapi juga mendoakan orang yang ada di sekeliling dia tu, zuriat keturunan dia tu, bukan hanya pada anak-anak dia saja, tapi kepada ahli keluarga dia, saudara mara dia, adik-beradik dia tadi tu, menjadi orang yang sebenarnya, ayat dia mudah sebenarnya nak jadi orang taat. Ayat dia soalan kata, ya Allah, bagilah anak aku, adik-beradik aku, keluarga aku ni orang yang taat kepada Engkau, ya Allah. Jadi apabila taat tu, maka itu jadi penyejuk mata tu. Bukan penyejuk mata tu dari sudut kecantikan, kepandaian. Seronok kan? Penyejuk mata tengok tentang ketaatan. Okay, maknanya dalam masa yang sama, dia bukan doa untuk diri sendiri tau. Dia doakan juga supaya orang tu taat, zuriat keturunan dia taat, sebab kita definisikan penyejuk mata tu pada ketaatan. Itu yang kita kata orang yang dia selalu doakan untuk dirinya dan ahli keturunan dia tadi tu untuk jadi orang yang taat. Jadi apabila orang tu jadi taat, jadi penyejuk mata bagi dia. Jadi inilah sifat yang ada pada ayat tadi. Tapi kita baca sikit lagi apa kata para ulama tafsir kata, yakni dalam ketaatan kepada Allah. Ni penerang kepada apa maksud qurratu ayun tadi. Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin daripada melihat kekasihnya dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Okay, ini dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian tak sejalan kata apa dengan melihat mereka sebagai orang yang taat kepadamu. Yang para imam ni kita akan cerita pada sekejap lagi. Kita akan maksudkan apa maksud menjadi para imam. Okay, dah selesai dah sifat ni. Ada para ulama, kita tutup dengan ayat tadi, sambung sikit lagi. Ni
ayat ni ada para ulama dia kata ini sifat lain ni. Waja'alna lil muttaqina imama. Kalau yang mula-mula tadi tu dia sendiri nak tengok, dia sendiri dia mengkehendaki pada kebaikan pada diri dia. Okey, tapi kat sini dia kata waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin, imam, iaitu ikutan bagi orang-orang yang apa tu? Bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya apa dekat sini? Ini sifat apa ni? Kalau kita boleh jadikan ini boleh jadi sifat nombor 13. Sifat apa? Sifat kita apa maksud dia? Kita tengok terjemahan ayat dia baru kita boleh tahu nak letak apa tema dia. Sifat 14 yang tu. Ha? Sifat ke-14. Oh, saya pun dah pening. Okey. Sifat yang ke-13 14. Surat yang soleh. Okey, 14. Okey. Para imam tu maksud apa? Orang nak ikut apa? Ikut dalam kebaikan. Maksudnya kita kata, so ayatnya mudah macam ni. Ya Allah, bagilah aku ni menjadi contoh yang baik pada orang lain kan. Contohnya kita minta pada Allah, ya Allah, kalau depa nak cari siapa siapa contoh orang yang baik, biarlah aku ni jadi contoh dekat mereka. Bukan ayat ni membawa maksud kita nak riak, bukan kita buat amal tu, ibadat tu kepada orang, tapi kita ni jadikan sebagai contoh. Bila contoh orang akan sebut-sebut, kan kita akan contoh kita kata, kita kena kuat mengaji lah. Tengok Hajah tu kan, jauh rumah dia tapi dia pergi juga naik bas tau, pergi KL punya nak dengar seminar ni, balik pun naik bas juga tu, jauh tu datang tu. Contohnya macam tu lah. Maksudnya kita kata, maksudnya orang, jadi kita ni orang akan jadi sebagai contoh, sebut kan. Dia tu sibuk sangat, anak-anak dia ramai, cucu dia ramai, tapi ya Allah dia sempat lagi pergi majlis ilmu tu. Jadi orang akan sebut-sebut dia sebagai contoh-contoh yang baik. Tapi bukan dia buat amal tu untuk nunjuk-nunjuk, tapi dia minta supaya walaupun dia mati, walaupun dia meninggal, orang akan jadikan dia sebagai contoh. So pahala dia berjalan. Okey. Jadi kata para dalam tafsir Fathul Bari, dalam syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari mengatakan dia menjadi para pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk dan para penyeru kepada kebaikan. Kita ni kena minta macam tu juga tuan-tuan. Maksudnya kita nak pahala kita ni walaupun kita tak ada, batang tubuh kita dah tak ada dah, dalam jasad, dalam kubur dah, tapi orang selalu jadikan sebagai sebutan. Orang duk sebut-sebut kita. Contoh macam Nabi-Nabi kan. Orang kata, cuba tengok Nabi Yusuf tu, dia seorang yang sangat sabar. Macam tu. Tengok Nabi Ibrahim, dia seorang yang sangat bersyukur pada Allah. Jadi macam tu. Kita nak menjadi manusia yang disebut-sebut oleh manusia lain, tapi sebut dalam kebaikan, dan orang contohi kebaikan yang kita buat tu, maka seolah-olah walaupun kita tak cakap kan, ikutlah saya, ikutlah contoh, tetapi pahala kita berjalan seperti kita pemberi petunjuk. Macam kita ni pemberi nasihat, dan mendapat petunjuk kepada penyuruh kebaikan. Okey, jelas tuan-puan untuk ciri yang ke berapa ni? 14 14 tak? Okey. Itulah ringkasan dia. Kalau ikutkan dah habis ciri dah. Tapi saya sebut ringkas dulu sebab besok kita buat ulang balik, kita kemaskan lagi, dan saya akan perincikan lagi apa yang kita pelajari pada petang ini. Ya, jadi saya ambil pendekatan laju sikit petang ni supaya kita dah sampai habis, lepas tu baru kita ulang sikit lagi, baru kita tutup dengan apa balasan yang Allah nak berikan kepada mereka ini, bermula ayat nombor 75 sampai ayat nombor 76. Okey. Ada apa-apa persoalan? Ada Ustaz, dekat FB ada Puan Nina tanya, maksud doa azwajina tu isteri-isteri kami. Kalau yang berdoa tu isteri bagaimana? Azwaj tu. Dia termasuk kepada pasangan jugalah. Maksud dia pasangan kan Ustaz sebenarnya? Ya. Maksudnya juga merujuk kepada pasangan.
dia masuk isteri-isteri tu janganlah duk salah faham. Ada setengah perempuan ni dia duk faham kalau suami dia baca doa tu dia tak mau amin. Dia tak mau amin. Sebab tu jangan salah faham macam tu. Azwajina tu. Jangan duk faham doa tu. Maksudnya saya dapat madu ke, tak ada, bukan maksudnya macam tu. Zurriyatina tu maksudnya menunjuk kepada ramai. Ramainya orang-orang yang berdoa. Okey. Ya. Jadi kalau kita doa, kalau dia perempuan, dia doa, dia juga merujuk kepada pasangan dia. Min azwa Cina. Kena doa tu. Penting saya ini di antara doa kalau boleh jangan tinggal lah. Kita sendiri tu jangan tinggal, anak-anak kita pun jangan tinggal. Supaya apa? Biar zuriat kita daripada atas sampai ke bawah ni menjadi penyejuk mata kita. Sebab orang yang paling dekat dengan kita, selalu kita jumpa, selalu kita tengok, maka biarlah mereka-mereka ni menjadi orang yang penyejuk mata kepada kita semua. Okey. Itu ringkasan dia, pengisian kita pada petang ni. So kita dah dapat 14 sifat keseluruhannya. InsyaAllah. Besok kita akan buat pengulangan, sekali pengulangan. Lepas tu saya buat sedikit perincian lagi. Lepas tu baru kita masuk kepada penutup kepada ayat balasan yang Allah nak beri kepada ibadu ar-Rahman. So kalau ada soalan-soalan lain, kita beritahu awal pada saya pun boleh, supaya saya boleh banyak membuat rujukan lah. InsyaAllah saya cuba jawab dengan kadar yang mampu. Okey. Ada apa-apa lagi maklumat lanjut nak dikongsikan? Kita sempat tak salin tadi berapa sifat? Nanti saya kena baiki slide tu. Ya. Silakan Kak, ada apa-apa? Saya pernah dengar podcast, ada beritahu doa ini berkaitan juga dengan permohonan kita kepada Allah. Anak-anak yang kita bakal tinggalkan itu, mereka itu adalah bakal ikutan. Maksudnya mereka ni menjadi seorang yang berguna. Dan juga contohnya macam dia jadi macam ustaz lah, menyebarkan ilmu, menyebarkan imam. Kita nak berdoa Allah, kita nakkan anak surat kita itu bermanfaat kepada kita di kubur dan juga orang-orang di dunia. Ya Kak, sebab dekat ayat tu dia termasuk waja'alna, dan jadikanlah kami. Kami tu termasuk siapa? Diri orang yang berdoa tu termasuklah zuriat keturunan dia tadi tu. Tu betul Kak, betul. Lepas tu saya kata tadi tu, jangan tinggalkan doa ni. Ini di antara doa yang bagus sangat. Saya pernah tanya, saya duk dengar cerita dulu lah, selalu ada ahli ulama anak dia bagus, anak beranak dia bagus-bagus kan. Antara tip dia kata mak dia tu tak pernah tinggal doa, antara doa ni lah. Antara doa ni. Ni doa ibadur Rahman. Okey. Alhamdulillah. Okey. Lagi Kak ada apa maklumat tambahan? Silakan kalau ada. Terima kasih Ustaz. Maknanya maksudnya Ustaz, kan doa ni kalau kita amalkan bukan untuk kita sahajalah. Betul. Bukan diri saja, bukan diri kita ni, bukan diri saja, di akhirat juga manfaat doa ni. Ustaz. Betul. Dia macam belah-belah, dia macam kita meninggalkan legasi kita walaupun kita dah tak ada, tapi disambung oleh anak-anak kita, sambung sampai cucu-cucu. Maksud dia hasil, ingat, sebab tu sifat kita beriman ni, kita doa tadi tu, kita berserah pada Allah, gantung kan, seolah-olahnya macam maksudnya apa, kita juga menitik beratkan orang lain, tapi orang tu jadi orang yang baik lah. Tu doa tu jangan tinggal lah. Tu Allah masukkan dalam sifat ibadur Rahman, dia tak terputus sampai dia mati. Faham. Maknanya yang ni nak tinggalkan legacy tu, dia kena bermula daripada doa ibu bapa tu, dia akan tinggal kepada zuriat keturunan dia, supaya anak-anak dan zuriat keturunan dia pun jadi orang yang berguna kepada orang lain juga, sebenarnya macam tu. Jadi walaupun dia tak ada anak, dia juga boleh merujuk kepada ahli keluarga, adik-beradik. Itu pun masuk dalam zuriat keturunan juga, boleh masukkan juga. Anak didik dia ke Ustaz kan? Ya, betul. Jadi alhamdulillah Ustaz, kita pun dah 4.24. Hari ini alhamdulillah kita dah dapat sampai 14 ciri. Habislah sebenarnya siri Ibadur Rahman tu yang sekarang ni habis dah lah kan Ustaz? Ya. Cuma kita belum masuk lagi pada balasan.
pembalasan untuk mereka. Kita ada beberapa kelas lagi sebelum kita ni, sebab kita nak kena buat rangkuman bagi apa kita pelajari dekat suratul Furqan dah. Sampai Ramadan Ustaz kan? Sampai habis Ustaz punya seminar kan? Nak tengok kalender Ustaz, tak tengok kalender lagi. Tak apa insya-Allah. Jadi besok kita buat besok kita fokus kepada pengulangan kembali ciri-ciri ni. Lepas tu termasuk pada balasan. Saya akan tambah lagi beberapa maklumat lain ya untuk besok insya-Allah. Okey. Ya Ustaz. Dia alhamdulillah jazakallah khair Ustaz. Dengan ilmu yang Ustaz bagi pada kami hari ini, walaupun dekat kampung tak miss juga kelas. Jadi terima kasih. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.